Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua penonton TV COW. Sekarang ini anda sedang menyaksikan Pendidikan Hari Ini bersama saya Abdul Hakim Khairudin dan juga sahabat saya Pirasana Sasidaran. Pirasana, keadilan sosial. Apakah itu keadilan sosial? Pelbagai persoalan dan tanda tanya akan kita rungkaikan pada hari ini. Tetapi sebelum kita mulakan diskusi kita hari ini, apa kata kita dengar dulu pendapat orang ramai mengenai keadilan sosial. Guru, parti politik, kerajaan, keadilan kepada bangsa tertinggal di Malaysia. keadilan kepada rakyat, proses ekuiti terhadap kumpulan ataupun individu, dan ianya berlaku di kebanyakan sekolah. di mana terdapatnya perbezaan pendapat, bangsa, umur dan sebagainya. Di situ boleh berlaku keadilan sosial. kaya semakin kaya disebabkan perbezaan dan kepentingan individu dan politik. Kerana pihak yang mempunyai kuasa akan lebih cenderung dengan kelompok yang mempunyai persamaan dengan mereka. Baiklah, berdasarkan perbincangan kita pada hari ini, perkara yang akan kita fokuskan ialah keadilan sosial di sekolah. Bolehkah Cikgu Nur Fatih Adilah terangkan secara ringkas warga sekolah yang terlibat dalam keadilan sosial ini? Keadilan sosial di sekolah, sekolah semestinya termasuk semua warga sekolah iaitu pentadbir, guru, staf sokongan, pekerja am, murid dan ibu bapa. Jadi, semua warga sekolah memainkan peranan penting dalam perkara ini. Profesor Sun Huilan, apakah yang akan dilakukan oleh warga sekolah dalam mencapai keadilan sosial? Keadilan sosial ini boleh terdiri daripada berbagai aspek, tetapi perkara yang ditekankan di sini adalah bagaimana keadilan sosial dikenali di sekolah. Pada pendapat saya, perkara yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah mengenalikan keadilan sosial ini, kita dapat lihat daripada segi peragihan murid dalam kelas, kebajikan dan bantuan murid, kesihatan dan keselamatan murid. Berdasarkan pernyataan Prof. Su Huilan tadi, bolehkah Dr. Nurliana terangkan lebih lanjut tentang contoh yang diberikan tersebut? Terima kasih. Ia tidak hanya tertakluk kepada status murid semata-mata. Jadi ada aspek lain yang perlu kita tekankan iaitu melalui aspek akademik murid. Jadi bila kita tekankan aspek akademik, barulah keadilan sosial yang baik terbentuk di sesebuah sekolah. Okey, terima kasih. Baiklah, saya terus bersetuju dengan Dr. Nurliana sebentar tadi. Saya juga berpendapat bahawa keadilan sosial perlu diterapkan di sekolah dengan menitikberatkan kebajikan dan bantuan bagi keluarga murid yang berpendapatan rendah. Dengan memberikan beberapa bantuan, contohnya bantuan awal persekolahan, rancangan makanan tambahan dan juga sumbangan khas. Soalan untuk Yang Berhormat Datuk Nur Hasnira. Mengapakah pentingnya semua perkara yang panel sampaikan tadi dengan keadilan sosial di sekolah? Baik, terima kasih. Contoh dari aspek agihan murid, kita dapat melihat ianya akan memberi impak yang besar kepada murid tersebut. Hal ini demikian kerana agihan murid dari aspek akademik untuk membantu murid dalam proses PDP mengikut keperluan masing-masing supaya selari dengan proses kemenjadian murid yang seimbang dari pelbagai aspek. Okey, saya setuju dengan kenyataan yang berhormat sebentar tadi. Bantuan dan kebajikan diberikan untuk merapatkan jurang sosioekonomi murid agar mereka dapat menikmati suasana pembelajaran yang lebih bermakna dan kondusif. Sangat menarik tajuk kita pada hari ini. Adil, sosial. Semua ini memberikan impak yang besar kepada semua pihak sekiranya kita terapkan dalam segenap lapisan masyarakat. Jika keadilan sosial dapat dicapai, maka masyarakat kita akan hidup bahagia dan sejahtera. Tidak mahukah kita hidup dalam keadaan harmoni ini? Berfikir dan bertindak tanpa ragu-ragu. Baik, terima kasih kepada kesemua panel. Banyak perkongsian dan juga input yang kita dapat pada hari ini. Terima kasih kepada para penonton dan sehingga kita berjumpa lagi pada jam dan waktu yang sama di Pendidikan Hari Ini. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.